Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Ustazah Zawati. Baiklah anak-anak murid sekalian, pada hari ini kita akan belajar berkaitan tentang sirah, yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Apa itu Hudaibiyah? Pernah tak dengar nama Hudaibiyah? Baiklah, Hudaibiyah ialah satu tempat iaitu berlakunya perjanjian di antara pihak Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Mekah. Perjanjian Hudaibiyah ini berlakunya di tempat yang bernama Hudaibiyah. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat apakah standard kandungan yang terkandung dalam tajuk ini. 5.1.1 menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. 1.2 menghuraikan isi-isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah. 5.1.4 menganalisis i'tibar dan hikmah daripada Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Lalu baginda menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Apa yang terjadi? Lalu para sahabat pun bersiap sedia untuk berangkat ke Masjidil Haram. Lalu mereka telah membuat persiapan untuk melakukan ibadah umrah dan mereka telah berangkat pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka telah membawa haiwan ternakan mereka bersama-sama untuk melakukan ibadah kurban. Bilangan mereka adalah seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan para sahabat telah berihram umrah. Nabi Muhammad SAW telah mendapat berita bahawa kaum musyrikin Mekah ingin menghalang perjalanan mereka. Lalu Nabi mengarahkan sahabat-sahabat semua untuk melalui jalan yang berbeza. Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhenti di Saniyatul Marar. Di sini baginda telah dikunjungi oleh Budal bin Warqa Al-Khuzai. Ini baginda telah menerima kunjungan Budal bin Al-Khuzai yang bertanya apakah tujuan baginda ke Mekah. Baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa tujuan kaum muslimin berangkat ke Mekah adalah untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian kaum musyrikin menghantar beberapa orang utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW lagi. Lalu Urwah meyakinkan kaum musyrikin Quraisy bahawa tujuan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menunaikan ibadah umrah. Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan kaum musyrikin Mekah. Tetapi baginda mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Apabila mendapat berita tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah, mempertahankan hak dan kesucian orang Islam. Ikrar dan taat setia telah berlaku di bawah sepohon pokok, iaitu Bai'atul Ridwan. Selepas itu, kaum muslimin mendengar berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila telah tersebar tentang Bai'atul Ridwan, maka kaum musyrikin berasa sangat gerun dan gemetar. Lalu mereka ingin membuat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Suhail bin Amru telah diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah dan Nabi bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan kaum muslimin bahawa ini adalah perintah daripada Allah dan insya-Allah perjanjian ini tidak akan disia-siakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan para sahabat untuk bertahallul dan menyembelih haiwan ternakan
mereka. Para sahabat sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk ke Masjidil Haram pada tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sekarang, mari kita lihat apakah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah umrah pada tahun tersebut. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak. Yang keempat, kaum Quraisy yang datang kepada pihak Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dikembalikan kepada wali. Dan yang kelima, sesiapa yang datang kepada pihak Quraisy Mekah, iaitu daripada pihak Nabi, tidak akan dipulangkan. Jika kita lihat daripada 5 isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ini, setiap satu kandungan isi perjanjian Hudaibiyah terdapat kesan-kesannya. Kita lihat kesan yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Apakah kesannya? Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan walau di mana sahaja. Kesan perjanjian yang kedua, hasrat dan keazaman yang sangat tinggi kepada para sahabat untuk melakukan ibadah umrah walaupun tidak dapat dilakukan pada tahun tersebut. Kesan yang ketiga, Nabi mengambil peluang ini untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar yang lain. Isi perjanjian yang keempat dan 5 adalah Nabi mengambil peluang tersebut untuk menyebarkan dakwah kepada kaum keluarga mereka dan semakin ramai yang memeluk agama Islam. Sekarang, mari kita lihat apakah iktibar dan hikmah daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Sekarang mari kita lihat apakah iktibar dan kesan daripada perjanjian Hudaibiyah ini. Yang pertama, kesan iktibar ataupun kesan kepada sebagai seorang pemimpin seperti di paparan ini. Sebagai seorang yang dipimpin dan sebagai seorang Muslim. Baiklah murid-murid sekalian, jika kita lihat daripada latar belakang perjanjian Hudaibiyah ini, sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ini membuka peluang kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah dan menjalinkan hubungan dengan kabilah-kabilah yang lain. Ia juga membuktikan bahawa Islam sangat cintakan kepada kedamaian dan ketenteraman. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan untuk peristiwa pembukaan kota Mekah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah menjadi titik permulaan kepada perkembangan Islam dan pembukaan kota Mekah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Murid-murid semua, saya harapkan pembelajaran kita pada hari ini dapat difahami dengan jelas dan terang. Lalu awak boleh ceritakan kepada kawan-kawan yang lain tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Berjumpa lagi kita untuk tajuk seterusnya. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe bagi yang belum menekan. Dan tekan button like, komen dan share sebagai tanda sokongan saya untuk menghasilkan video-video yang menarik lagi selepas ini. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.